Assalamualaikum, Noro TV, My Hero Academia, chapter 324 yang bertajuk A Teenager's Request. Satu chapter yang agak slow, yang tak ada action, tapi sangat bermain dengan emosi. Dan dalam chapter kali ini, sekali lagi kita difokuskan dengan watak orang beauty girl. So, tanpa buang masa, jom kita start. Sebelum tu, jom kita recap sikit apa yang dah jadi dalam chapter yang lepas. Dalam satu flashback, pengetua Nezu telah membongkarkan satu rahsia besar mengenai bangunan UA yang sebelum ni hanya beberapa orang saja yang tahu. UA dilengkapi dengan sistem security yang sangat dahsyat sehingga menyamai sistem Tartarus dan mampu untuk bergerak. Itu yang bestnya. Pengetua Nezu juga membuktikan dia bukan saja ada otak, tapi dia juga mempunyai duit yang banyak apabila dia sendiri yang desain dan biayai kos sistem keselamatan ni. Kemudian habis flashback tu, Uraraka tampil ke hadapan untuk menjelaskan perkara yang sebenar. Dia merayu kepada semua orang untuk benarkan Deku berehat di UA, dan dia mengakhiri ucapan dia dengan berkata, walaupun Deku mempunyai kuasa yang istimewa, tapi itu tak menjadikan dia manusia yang istimewa. Dia masih juga manusia biasa macam kita yang lain ni. Chapter kali ini bermula dengan flashback lagi ketika Uraraka masih kecil. Nampak cute je Uraraka ni dengan style rambut yang tak pernah tukar dari kecil membawa ke besar. Style rambut sama je. Dalam flashback ni kita dapat tengok Uraraka tak macam orang lain. Bila nampak hero, selalunya orang akan fokus kepada hero, tapi dia ni dia lebih suka untuk fokus kepada senyuman orang ramai, sebab itu adalah perkara yang menggembirakan dia. Selepas tu flashback bertamat dan kembali ke masa sekarang. Selepas mendengar ucapan daripada Uraraka, semakin ramai civilian yang menyedari keadaan Deku yang berserabut tu. Dengan tak mandi, berpeluh, berdarah, berlumut, memang barai habis lah Deku masa ni. Tapi macam biasalah manusia ni, apa pun kita buat takkan mampu untuk puaskan hati semua orang. Dan dalam ramai-ramai ni pun masih ada segelintir yang masih menentang untuk Deku dibawa ke UA. Siap zakat lagi. Habis tu takkan kami pun nak bergelumang dengan lumpur macam tu juga. Si villain ni duk kira dia punya susah je. Yang Deku dengan hero-hero lain punya susah ni duk lawan dengan villain sebelum ni, dia tak mau kira pula. Dia ni lah ni. Ni aku zoom muka dia bagi semua orang nampak. Orang tak suruh lawan dengan villain pun over pula Mamat ni. Kemudian Uraraka kata lagi, tanggungjawab untuk melawan dengan villain ni biar hero yang tanggung. Si villain cuma perlu bagi masa saja kepada hero untuk buat kerja-kerja ni. Kalau Uraraka ni panggil dia kasar macam berkuku, aku rasa mesti dia kata dah, si villain ni hampa duk diam-diam lah, jangan buat kalut lah. Kami hero tahulah kerja kami. Tapi nasib baiklah Uraraka ni lembut je. Hero kelas 1A yang lain pun semua kagum dengan keberanian Uraraka berhadapan dengan orang ramai. Jangan kata mereka je kagum, aku pun kagum. Nak bercakap dengan orang ramai ni yang tengah marah, yang tengah ketakutan ni bukannya senang. Tambah-tambah kalau ada jenis yang naik ikut kepala dia je, cakap orang tak berdengar langsung. Aduh, jam jenis ni. Kemudian Uraraka tambah lagi yang hero tak dapat nak jamin keselamatan semua orang, sebab hero pun ada perasaan takut juga. Kalau hero berada dalam kesusahan ataupun kesakitan, semua orang ni lah yang akan tolong hero. Sebab itulah dia minta semua orang untuk bagi kerjasama, supaya lepas ni semua orang boleh tersenyum gembira. Sambil-sambil tu dia teringatkan perbualan dia dengan Himiko Toga. Cara macam mana nak bagi kerjasama ni senang, mudah je. Cuma dengan cara benarkan Deku tinggal di UA saja. Tak payah nak susun sebab benda lain. Deku cuba untuk menggalas tanggungjawab untuk menjadi hero ni seorang-seorang. Dan pada masa yang sama, dia cumalah budak sekolah saja. Dia masih ada banyak lagi yang perlu dipelajari. Dan panjang lebar Uraraka duk cerita pasal Deku ni, Mamat tadi tak insaf-insaf lagi. Duk kira nak bangkang juga lagi. Kali ni Uraraka tempik sekali. Bagi dia tinggal kat sini. Baru dia tahu. Dan lepas dengar Uraraka backup dia baik punya tu, Deku terus menangis kan? Seolah-olah apa yang dia pendamkan selama ni dia dah berjaya lepaskan. Lepas tu dia terflashback sikit lah, di mana Uraraka pernah bantu dia di hari pertama persekolahan. Dan melihat Deku berada dalam keadaan terduduk melutut lemah, gadis Ming, yang ni yang serigala ke apa benda, serigala jadian apa tu lah, dan juga Kota ni budak yang pernah Deku selamatkan daripada villain yang muscular tu, terus berlari ke arah dia. Dan selepas tu muncul dialog, kedengaran seperti suara pengetua Nezu berkata, inilah dia one step tu.
Dia ni tak habis-habis dengan one step dia pada minggu lepas lagi. Pada pendapat aku, one step ni merujuk kepada civilian pula yang akan membantu hero dikala hero berada dalam kesusahan ataupun memerlukan pertolongan lah, dan mereka saling bantu-membantu. Dan chapter ni berakhir dengan narration daripada Deku. Selalu kita dengar Deku akan cakap, inilah kisah aku menjadi hero terhebat. Tapi sekarang ni dah bertukar lah. Dia kata, inilah kisah kami semua menjadi hero yang terhebat. Bukan dia seorang lagi dah, tapi mereka semua hero-hero tu. Dan chapter pun tamat. Dan selepas one step tu, dunia hero telah maju ke hadapan, dan aku tak sabar nak tengok apakah perubahan yang akan berlaku selepas pada perubahan ini berlaku. Ok guys, sampai sini saja dulu video daripada aku. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni. Terima kasih kepada yang dah jadi nakama. Kepada yang masih belum jadi nakama, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Dan jika ketemu lagi dalam video, Assalamualaikum dan Noro Noro TV.